Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam muafakat diucapkan kepada semua penonton yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program perkongsian penghayatan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan. Kami dari unit Y8 dan saya pengacara program Nurul Ashikin dan Nur Suhaila akan mengacarkan program ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada petang yang mulia ini, marilah bersama merafakkan kesyukuran ke atas rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izinnya majlis pada hari ini dapat dijalankan sebagaimana yang telah dirancangkan sebelum ini. Dengan ini, program dengan segala hormatnya menjemput Saudara Muhammad Adam untuk memimpin bacaan doa kita pada petang ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Siapa JBP? Mana pelajar JBP dalam jawab ni? Ada tak JBP? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Li. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang akan diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga mohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Adam atas bacaan doa itu sebentar tadi. Dengan ini mempersilakan Saudara Muhammad Adam dan Saudari Nur Aisyah Zana untuk menyampaikan sedikit tazkirah tentang topik kita pada petang ini. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang menonton, nama saya Muhammad Adam bin Zahiruddin dari kelas Y8. Dan tajuk yang akan dikupaskan pada hari ini ialah cinta kepada Rasulullah SAW, beserta menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan harian kita. Rasulullah merupakan utusan Allah yang terakhir dan dikurniakan kepadanya mukjizat terunggul, iaitu kitab Al-Quran yang sempurna isi kandungannya dan dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhir kiamat. Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan masyarakat Arab pada zamannya dari kegelapan dan kesesatan dan menyebarkan ajaran Islam kepada manusia. Banyak kesulitan dan cabaran yang dilalui Rasulullah SAW sepanjang perjuangannya. Baginda dicaci, dibenci dan diperangi. Banyak cubaan untuk membunuh Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Baginda banyak berjasa kepada kita sebagai umatnya. Sebagai seorang Muslim, wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW, melebihi diri kita dan manusia lain, sama ada ibu bapa, isteri, suami, anak, kaum kerabat dan kawan. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapat kesempurnaan iman. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim. Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna sehingga saya lebih dicintainya berbanding anak dan ibu bapanya serta manusia lain keseluruhannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang bermaksud Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang beriman melebihi diri mereka sendiri. Sebaliknya, jika meletakkan diri, keluarga atau harta kekayaan lebih dicintai berbanding kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, nescaya mereka akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24 bermaksud, katakanlah jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Seseorang yang mencintai Nabi Muhammad seseorang yang mencintai Nabi SAW akan semakin mentaati dan mengikuti petunjuk Nabi. Antara kelebihan orang yang mencintai baginda berbanding yang lain ialah mereka dianugerahi kemanisan iman. Orang yang merasai kemanisan iman mudah beribadat serta melalui kehidupan dengan penuh keceriaan dan ketenangan. Sekiranya mendapat kesusahan, dia mampu bersabar. Seandainya mendapat nikmat, dia bersyukur. Nabi SAW bersabda, bermaksud 3 perkara yang akan membuatkan seseorang itu merasai kemanisan iman, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain kedua-duanya. Mencintai seseorang semata-mata kerana Allah dan dia benci kembali ke kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi di akhirat. Selain itu, kelebihan orang yang mencintai Nabi SAW adalah dia akan bersama baginda di akhirat kelak. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik bercerita, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bila berlakunya kiamat?" Baginda menjawab, "Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Orang itu menjawab, "Saya tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari itu dengan banyak melakukan solat, banyak berpuasa dan banyak bersedekah. Tetapi yang saya siapkan ialah cinta Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Anta man ahbabta." Kalau begitu, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari. Anas berkata, saya tidak pernah berasa gembira sebagaimana rasa gembira mendengar sabda Nabi SAW, "Anta man ahbabta." Anas pun berkata, jika begitu, saya mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Saya berharap dapat bersama dengan mereka kerana cintaku kepada mereka, walaupun saya tidak mampu beramal seperti amalan mereka. Untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah SAW, kita hendaklah mengikut ajarannya dan beramal dengan sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 bermaksud, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Begitu juga hendaklah beradab dengan cara memuji dan berselawat ke atas baginda, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkan salam kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Seterusnya, jangan lupa sebarkan ajaran baginda seperti mana sabdanya yang bermaksud, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Riwayat Al-Bukhari. Jadi sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya, iaitu Nur Ain Shazana, untuk meneruskan tazkirah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Muhammad Adam. Jadi saya akan sambung ceramah tazkirah ya. Jadi sebelum tu, antara cara untuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tapi sebelum tu, apakah maksud sunnah? Sunnah ialah segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan maupun sifat perangai atau sifat fizikal.
Jadi kisah yang ingin saya sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan sifat peribadi Rasulullah SAW yang boleh kita jadikan sebagai teladan dan yang boleh kita ikuti. Antaranya ialah Rasulullah SAW seorang yang adil. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW membuktikan bahawa prinsip kasih sifat adil telah sebati dalam dirinya sejak sebelum menjadi Nabi lagi. Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zurah bin Kilab dan Bani Ta'im bin Murrah bersepakat dan berjanji setia, iaitu tidak didapati orang yang dizalimi di Mekah sama ada penduduknya atau orang luar, melainkan mereka yang membantunya. Nabi ketika itu menyaksikan perjanjian ini bersama bapa-bapa saudaranya. Baginda bersabda selepas dilantik menjadi Nabi, "Sesungguhnya saya menyaksikan bersama bapa-bapa saudara saya satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih aku kasih dari unta merah, iaitu harta bernilai bagi orang Arab. Jika aku diajak kepadanya di dalam Islam, aku akan perkenankan." Nabi SAW juga adalah seorang yang paling adil kepada sesiapa pun. Apabila berlaku satu kes yang seolah-olah mencabar sifat adil Nabi, sehingga Nabi bergenang dengan air mata, lalu sabdanya, "Benar, siapakah lagi yang lebih adil daripadaku?" Dalam kisah yang lain, Nabi pernah menjatuhkan hukuman hudud kepada perempuan Bani Makhzum yang mencuri. Keluarganya cuba campur tangan dengan bertemu Usamah bin Zaid bin Harithah untuk meringankan hukuman dari Nabi Muhammad SAW. Apabila Usamah kemukakan perkara ini, Nabi marah, lantas bersabda, "Wahai Usamah, adakah engkau ingin mendapat pengurangan terhadap hukum yang Allah telah tetapkan?" Nabi bangun lalu berucap, "Binasanya umat kamu sebelum kamu ialah apabila orang yang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka biarkan. Apabila orang yang lemah di kalangan mereka mencuri, barulah mereka jatuhkan hukuman. Demi Allah, kalaulah Fatimah bin Muhammad mencuri, tentu aku potong tangannya." Hadis ini menunjukkan sifat adil Nabi terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira kedudukan dalam masyarakat, sekalipun anak kepada pembesar. Selain itu, sifat peribadi lain Rasulullah SAW ialah Rasulullah SAW seorang yang tabah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di bandar Taif, Baginda SAW telah dicaci, dihina serta dilempar dengan batu, sehingga akibat daripada lemparan tersebut, badan Rasulullah SAW mengalami luka-luka sehingga berdarah. Apabila Baginda telah berada agak jauh dari bandar tersebut, Baginda pun berdoa dengan hati yang sangat sedih, "Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Subhanallah. Betapa tabahnya hati Baginda SAW. Baginda tidak membalas perbuatan orang yang menganiayanya, sebaliknya mendoakan keampunan untuk mereka. Sifat Baginda Rasulullah SAW yang ketiga ialah Rasulullah SAW seorang yang pemaaf. Kisahnya di mana seorang wanita tua sering menyakiti Rasulullah SAW dengan meletakkan duri, kaca-kaca dan najis-najis bagi menghalang perjalanan yang dilalui Rasulullah. Namun, Baginda tidak pernah bertindak untuk membalas. Apabila wanita tua itu jatuh sakit, Rasulullah SAW menziarahi dan menunjukkan sikap yang baik terhadapnya, walaupun wanita tua itu sering menyakiti Baginda. Melihat kebaikan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, wanita tua itu telah mendapat hidayah daripada Allah dan memeluk agama Islam. Ketiganya, Rasulullah SAW seorang yang tawadu. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti dari satu perjalanan yang sangat jauh, Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya memasak daging kambing. Beberapa tugas dibahagikan. Lalu Rasulullah SAW
memilih tugas mencari kayu api. Lantas para sahabat melarang baginda. Lalu baginda berkata, "Aku tidak mahu membezakan diriku dengan kamu semua, kerana Allah SWT tidak menyukai hamba-Nya yang berbuat begitu." Berdasarkan daripada kisah-kisah tersebut, jelas membuktikan betapa indah dan mulianya akhlak baginda SAW yang sepatutnya kita contohi dan teladani agar kehidupan kita akan sentiasa selamat, diberkati serta mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah SWT. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah baginda serta memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Semoga dengannya kita akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Sekian saja tazkirah daripada kami, dan saya akan serahkan kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Adam dan saudari Nur Aisyah Zana atas perkongsian tazkirah sebentar tadi. Berharap para penonton dapat menghayati tazkirah dengan mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati. Dengan ini, mempersilakan kumpulan unit Y8 untuk mempersembahkan dua buah lagu nasyid yang bertajuk Rasulullah dan Kasih Padamu. Dipersilakan. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susun lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh rancangan. Tak terjangkau tinggi pekerti
tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan. Sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan racau tekanan. Walau diri Islam yang kita taat, tetap rendah hati penuh sederhana, segalanya demi lillahi ta'ala. Azimat yang Rasulullah, dengan hikmatmu berkaca, syiar agama mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Rasulullah, kau tinggalkan semangat, juang tertinggi membina satu akidah, membangun iman hati tahunan muda. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman. Hanya itu yang kau wariskan agar selamat di dunia akhirat. Rasulullah, terlalu rindu padamu, junjungan jiwa di dalam sunnah yang pertama, menghapuskan kasih denganmu. Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Rasulullah, dengan hikmatmu terpancar, syiar agama mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, apabila terkenangmu mengalir air mataku. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian tazkirah dan persembahan nasyid itu tadi, maka sempurnalah program kita pada hari ini. Bagi pihak program, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang program ini diadakan. Sekian sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.